Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ini saya akan kongsikan bagaimana kita create breakout session dalam Webex. Okay, breakout session ini untuk kita create room, beberapa room bagi memudahkan pembahagian partisipan untuk masuk ke ruangan masing-masing. Okay, di sini adalah home kepada Webex. Kita tekan klik pada, kita kena plan lah kita punya meeting tu. Kita schedule meeting macam biasa. Kita letakkan topik. Contoh dekat sini saya letakkan topik taklimat peperiksaan bagi tahun 1. Okay. Dan meeting password ini kita digalakkan untuk membuat meeting password supaya kita senang untuk mengingati password bagi meeting kita. Kalau macam ni, yang Webex bagi ni sangat susah lah untuk kita ingat. So better kita klik, kita ubah dia kepada password yang lebih senang untuk ingat. Seterusnya ialah date and time. Date and time ini kita plan lah meeting kita berapa hari bulan dan pukul berapa. Contohnya di sini kita klik masa. Katalah saya akan buat meeting menggunakan Webex ini dan breakout sessionnya pada 29 hari bulan dan pada pukul 8:45 PM. Okey, kita klik PM dan kita terus tekan done. Okey. Sekarang kita dah tetapkan waktu dan masa perjumpaan. Seterusnya di attendee kita boleh invite siapa yang kita perlukan berada dalam meeting kita dengan menaip email address attendee tersebut. Okey, beberapa attendee. Okey, contoh dekat sini saya invite bila kita dah invite, okey, di sini ada ikon. Ikon di sini menunjukkan kita boleh letakkan dia sama ada nak lantik dia sebagai co-host atau tidak. Kalau dia plain macam ni, tak ada warna, maknanya dia adalah attendee biasa. Tapi bila kita klik dia, maka dia jadi biru macam tu, maka dia adalah telah dilantik sebagai co-host. Itu bezanya apabila partisipan tersebut sebagai attendee biasa ataupun co-host. So kita boleh letak di sini. Okey. Kita klik untuk buang dia balik sebagai attendee biasa dan kita klik sekali lagi, maka dia adalah co-host apabila dia bertukar dalam box berwarna biru. Okey. Seterusnya, sebelum kita schedule, kita kena bina breakout rooms ataupun breakout session dengan kita klik kepada show advanced option. Okey. Dan seterusnya kita klik ke scheduling option. Seterusnya kita scroll ke bawah dan kita akan jumpa breakout session. Enable breakout session. Apa perlu kita buat? Kita klik di bahagian enable dalam kotak enable breakout session. Macam tu. So once kita klik, dia akan ada dekat sini pre-assign breakout session. Di sinilah menu yang kita kena klik. Right. Apabila kita klik, kita akan dapat option yang begini, iaitu create breakout session. Kita nak bina berapa bilik. Okey, berapa room yang kita nak bina. Bergantung kepada keperluan kita. Contohnya saya letakkan sini, saya perlukan 2 room. So kita klik, dah jadi 3. 2 room saja. Okey, 2 rooms. Dan
automatically di sini jika kita ingat semua participant kita itu dengan email, maka automatically dia akan assign through email yang kita telah masukkan di attendee tadi. Tapi kalau kita tak ada data mengenai email attendee, so kita buat manually. Maka arahan telah diberikanlah kepada attendee untuk masuk room yang mana-mana nanti. Okay. Dan seterusnya kita tekan next. Sekarang kita dah bina 2 session ataupun 2 rooms untuk breakout session ini. So, bila kita buat macam ni, kita dapati di sini kita dah ada 2 breakout session. Iaitu ni bilik pertama dan ni bilik kedua. Katakanlah kita boleh set dekat sini bilik 1, session 1 siapa dan siapa facilitatornya, dan bilik 2 siapa facilitatornya. Kita boleh klik dekat ikon setting ni, 3 titik ini, dan kita rename. Katalah bilik ni, bilik session 1 saya yang jaga, dan bilik session 2 ni katalah Puan Anisah yang jaga. Okay. Dan kosong di sini bermaksud nanti kalau participant dah masuk, kita tahu berapa orang yang masuk bilik 1 dan berapa orang participant yang akan masuk, yang dah masuk di bilik 2. So now kita create the session. So bila kita dah create, kita pergi kepada schedule dan kita klik schedule. So now inilah dia link. Okay, link untuk kita punya Webex session nanti. Sekarang kita akan tengok apabila kita dah create Webex ini, dia ada page. Kita boleh tengok kita sebagai host kepada Webex session, dan kita juga kena tengok apa view yang attendee ataupun participant itu dapat lihat apabila dia masuk ke dalam Webex breakout session. Saya akan tunjukkan kedua-dua bahagian tersebut, apa yang berlaku dalam breakout session. Okay, sekarang kita start the meeting yang telah kita setkan tadi. Kita tekan join meeting dan kita dapati participant kita dah mula masuk. Okay. Di sini kita tengok ikon yang berkaitan dengan Webex ni dekat sini. Kita dapati ikon sama je macam kalau kita buat Webex perjumpaan biasa. Cuma apabila kita set dia sebagai create room untuk breakout session, dia ada ikon breakout session dekat sini. Ini ikon breakout session. So sekarang kalau kita tengok participant, saya ada participant dekat sini. Ada 2 participant. Okay. Ini ikon breakout session. Dan dekat atas ni pun ada ikon breakout session juga. Ada menu bar dia di sini. So
kita boleh tengok kita punya session dekat sini. Okay. Ini dah yang kita create tadi dekat menu bar ni, di mana ada 2 bilik, iaitu session 1 saya dan session kedua adalah rakan saya. Okay. Dan kita boleh rename, assign dia sebagai dan more. Contohnya sini kita nak let dia masuk atau tidak. Okay. Sebelum kita pastikan mulakan breakout session ini, dia ada 2 kaedah, iaitu kita assign awal-awal lagi siapa yang perlu masuk dalam session 2 ini, ataupun kita nak let everyone join. Dan let everyone join ini maknanya kita dah bagi awal-awal senarai partisipan tu untuk masuk ke session siapa. Maknanya partisipan dah tahu dia nak masuk session 1 ataupun session 2. Kalau assign ini maknanya kita pilih semasa partisipan tu berada dalam Webex yang biasa, kita pilih yang mana perlu masuk di session 1, yang mana perlu masuk di session 2. Tapi ia mengambil masa lah. Mengambil masa. Kalau partisipan kita itu ramai, maka dia sangat mengambil masa. Jadi kita assign terus supaya partisipan tahu dia masuk bilik mana, okay, ataupun session mana. Okay, now saya akan tunjukkan bagaimana nak memulakan breakout session ini. Partisipan tak boleh masuk mana-mana room pun yang kita create tadi selagi kita tak tekan start breakout session. Okay, so now kita tekan breakout session. Dekat sini kita nampak start breakout session. Apa yang berlaku apabila start breakout session? Di sini barulah partisipan semua diberi allow untuk masuk ke bilik masing-masing. Tapi sebelum tu kita kena pergi dekat button session ini, kita kena check dulu sama ada kita punya setting itu just dia klik dekat only assign participant. So kalaulah partisipan itu bukan yang kita assign, maka partisipan tak akan ada ikon untuk masuk ke session masing-masing. Tapi kalau memang kalau sebab kita tak assign partisipan tu, so kita kena klik kepada let everyone join all session. Okay. Okay, let everyone join all session. Maknanya kita tak assign dia mana-mana. Kalau kita assign, maka kita kena klik yang bawah ni. Right? So, then baru kita klik button start breakout session. So, apabila kita klik button tersebut, kita diberi timing dekat sini berapa lama kan breakout session ini berlangsung. Dan sekarang partisipan dah boleh mula masuk ke ruang masing-masing. Apabila kita tekan start tadi, apa yang berlaku pada page partisipan ialah seperti berikut. Apabila host memulakan breakout session, maka apa yang akan appear di screen sebagai partisipan ialah di atas ni ada show all breakout session. So apa yang perlu dilakukan oleh partisipan ialah klik button ni dan kita diberi pilihan untuk masuk di breakout session 1 ataupun 2.
kita boleh pilih untuk join. Tapi ini mestilah berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh facilitator ataupun host Webex ini. Maka kalau kita diarahkan untuk masuk ke session 2, maka kita perlu klik saja di session 2 ni di bahagian join. Dan ini adalah kerana breakout session ini tidak menggunakan assign participant. Dia assign berdasarkan apa yang telah diberi penerangan oleh host bagi perjumpaan ini. Katakanlah perjumpaan ini participant ini perlu masuk ke bilik 1 ataupun break session 1, maka dia perlu tekan button join. Apabila dia tekan button join, maka sekarang dia sedang berada di bilik breakout session 1, iaitu di mana bersama dengan dia, Puan Nur Jasmani ini, dia akan bersama dengan Puan Azlida sebagai facilitator dia dalam bilik 1. Okay, kalau kita tengok di atas ni, you currently connect with the breakout session Azlida session. So dia akan ada Azlida dekat sini. Okay, sekarang saya sebagai facilitator untuk bilik 1, maka saya kena join di bilik 1. Dan apa yang maklumat saya dapat daripada skrin paparan sebagai seorang host kepada perjumpaan ini, saya dapati dalam bilik saya ni dah terdapat satu partisipan. Okey, satu partisipan yang dah masuk. Jadi saya perlu masuk ke break session saya dengan menekan button join ini untuk melihat siapa ataupun untuk berjumpa dengan partisipan di bilik saya. Sekarang saya dah masuk ke dalam break session saya, iaitu saya dapati dalam break session saya terdapat partisipan saya yang tadi, iaitu Nur Jasmani, yang berada di dalam bilik break session 1. Dan saya sebagai host dalam break session ni, saya boleh keluar untuk pergi tengok ke bilik-bilik yang ataupun bilik lain. Macam tadi kita bentuk 2 bilik. So saya sebagai host, saya boleh pergi masuk ke break session 2 untuk melihat ataupun jika perlu di sini. Right. Okay, sekarang saya berada di bilik break session 2 di mana Puan Anissa ada di sini. Dan saya tiada di bilik session 1. Saya berada di sini. Segala perbincangan dalam setiap room adalah terhad kepada session tersebut sahaja. Okay, sekarang saya nak balik ke ruangan session 1 saya. So saya pergi dekat break session. Saya balik ke break session 1. Okay, sekarang saya masuk balik kepada session saya, iaitu session saya 1, dan partisipan saya ialah Nur Jasmani Hassan. Okay. Jika sekiranya saya nak nak keluar untuk ke main, jika sekiranya saya nak keluar kepada main Webex. Okay, sekarang saya berada dalam room session saya. Saya nak keluar ke main Webex sekejap. Saya boleh tekan dekat break session dekat sini, ikon break session, dan saya boleh leave bilik saya. Okay, saya boleh leave. Di sini ada ikon leave. Bila saya tekan di sini, saya akan terkeluar terus ke main Webex, iaitu di mana tempat berhimpunnya mula-mula tadi partisipan semua. Mungkin saya nak tengok ada siapa ke lagi yang tertinggal dekat main Webex yang tak masuk dalam session lagi. So saya boleh keluar dan saya boleh masuk balik
ke dalam session saya. Contoh, okay, returning to a main meeting. So, sekarang saya berada dekat main meeting. Okay, main meeting. Saya tak masuk mana-mana session. Okay, jika perlu saya boleh balik ke main meeting dan saya perlu selesaikan apa yang patut saya buat dekat sini dan saya boleh masuk balik ke dalam session saya dengan join, menekan button join. Nah, saya masuk balik ke dalam session 1 saya. Okey, begitulah seterusnya. Jika kita hendak keluar daripada ataupun nak hentikan break session ini, contohnya masa dah tamat dan semua partisipan yang ada di dalam session masing-masing juga akan terus keluar ke main Webex dengan kita menekan break session and all the break session. Ini bermaksud semua yang berada dalam session masing-masing akan terkeluar terus ke main session. Contoh di sini, end of the session button, kita klik break session, dia akan ambil masa lebih kurang 1 second. Maknanya semua akan automatically return to the main meeting. So second dekat sini kita boleh adjust dekat setting sebenarnya. Dalam break session tadi dia ada setting button. Kita boleh adjust untuk lebih cepat, untuk contohnya ambil masa lebih kurang 30 second, kita boleh adjust dekat situ. Okay, so okay. So apa yang berlaku kita tengok dalam masa 1 minit. Okay, di sini terdapat countdown untuk memastikan dalam duration tersebut semua partisipan akan balik ke main. So, ini dia, returning to the main meeting. Sekarang berada di main meeting. Okay, di main meeting. Kita dah end kita punya Webex session pula. Kita punya breakout session. Nampak tak? Inilah start balik. Maknanya kalau kita nak start balik, kita kena tekan start breakout session. Sekarang dekat bilik ni semua kosong. Partisipan semua kosong. Paparan ini hanya boleh dilihat oleh host saja. Host dan co-host yang dilantik. Yang di assign contoh. Semasa kita setting Webex tadi. So boleh dilihat. Okey. So itu antara perkongsian yang saya sempat buat untuk setting kita punya Webex session bagi memudahkan kita menjalankan apa-apa tugasan ataupun pembahagian perjumpaan dengan partisipan. Saya harap apa yang saya kongsikan ini dapat membantu semua. Dan setelah kita tamat, macam biasalah, kita end of the meeting. So, kita tekan button end dan kita balik kepada home Webex punya home. Okay, so itu saja perkongsian dari saya. Jika ada apa-apa boleh terus tanya kepada saya. Okay, terima kasih.